Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran dari rumah Sains tahun 2, bab 1, kemahiran saintifik. Okey, untuk hari ini kita fokus kepada kemahiran manipulatif. Okey, kita tengok jom. Okey, sebelum kita mulakan kelas untuk kemahiran manipulatif, cikgu nak awak salin ni di buku tulis awak ya. Okey, kelas kita pada hari ini seharusnya murid selepas kelas ini murid boleh memahami kemahiran manipulatif dari segi mengendali, melakar, membersih, menyimpan bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam aktiviti dengan kaedah yang betul. Okey. Okey, kita buka buku teks muka surat 9. Okey, kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ini ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Okey, untuk pada kali ini kemahiran manipulatif sains tahun 2, kita cuma fokus kepada kemahiran manipulatif yang diamalkan di dalam bilik sains. Okey. Yang pertama adalah menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okey. Aktiviti pertama ni adalah kemahiran manipulatif menuang cecair. Okey, kita tengok tu. Dalam makmal sains ni, dia banyak bahan-bahan yang digunakan untuk membuat eksperimen, termasuklah cecair. Sesetengah cecair ni dia bahaya. Dia bahaya. Bila terkena kulit, dia boleh mengakibatkan reaksi ataupun alergik terhadap kulit. Oleh itu, bila kita nak menuang cecair di dalam bikar ini ke atas silinder yang tinggi ini, kita perlulah berhati-hati. Supaya apa? Supaya tak tertumpah atas meja, tak terkena baju, tak semaklah dekat makmal sains ni. Sebab tu kena ada kemahiran ni. Kalau terkena baju pun takut nanti cecair ni dia tak pandai hilang warna dia dekat baju. Sebab tu kita kena hati-hati. Okey, macam mana boleh cikgu kaitkan dengan aktiviti seharian di rumah dengan menuang kemahiran manipulatif menuang cecair? Okey. Perhatikan cikgu. Okey, contohnya cikgu nak tuang daripada ni air ke botol yang mulut dia kecil, muncung kecil macam ni. Okey, nak tuang ni pun kena hati-hati juga. Sama juga di dalam makmal sains, awak nak menuang cecair kena hati-hati supaya tak tumpah. Tak boleh laju-laju, kena tuang hati-hati. Tengok cikgu tuang. Hati-hati, tak ada tumpah walaupun setitik. Sebab apa? Sebab cikgu cermat dan berhati-hati, dan cikgu mengendalikan botol dan peralatan ini dengan betul dan cermat. Okey dah. Okey, yang kedua adalah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey, kita tengok dekat sini gambar apa ni? Ini gambar apa ni? Ini adalah gambar spesimen siput. Spesimen hidup iaitu spesimen siput. Okey. Spesimen siput ni, okey, kalau murid-murid tak tahu, siput ni dia punya cengkerang tu dia rapuh, dia cepat hancur. Kalau kita tekan, dia akan hancur. Sama juga mana-mana serangga yang kecil dekat dunia, rata-rata serangga yang kecil ni, kalau kita picit sikit je, dia boleh mati, dia boleh hancur. Okey, sebab tu kita kalau nak mengendalikan sesuatu spesimen hidup, terutamanya spesimen yang kecil, kita perlu berhati-hati. Tengok dekat sini gambar ni. Cara dia pegang siput ni pun dengan menggunakan sarung tangan yang betul. Dan kita tengok dia pegang siput ni pun dia pegang cengkerang dia. Dia tak pegang badan lain sebab nanti takut siput tu dia sensitif, dia rasa sakit. Okey, dia akan pegang cengkerang. Okey, lepas dia pegang cengkerang, dia letakkan siput ni di bekas yang sesuai. Tengok cara dia letak tu pun dia letak dengan berhati-hati. Okey, bila nak mengendalikan spesimen yang hidup ni, okey, tengoklah
apa tujuan dia nak mengendalikan spesimen hidup. Tak kisahlah, mungkin dia nak tengok cengkerang ni berapa saiz besar dia, ataupun dia nak tengok sesungut ni ada berapa, ataupun nak cari mana mata siput ni. Yalah, kalau siput ada mata tak? Kita dah belajar kan sains tahun 1 dulu. Lepas tu bila dah selesai mengkaji spesimen hidup ni, okey, apa kita perlu buat sepatutnya? Sepatutnya perlu letakkan kembali spesimen hidup ni di tempat yang asal. Di mana kita ambil, di situ kita letak. Misal kata murid ambil dekat batu tepi sungai, letak dia dekat batu tepi sungai tu balik. Tak boleh lah letak di merata tempat. Seolah-olah kita bagi dia sesat. Kita kalau ambil siput, kita letak balik di rumah dia balik. Macam tu. Tengok dia letak pun dengan berhati-hati. Dia letak balik dekat batu. Cikgu nak tekankan dekat sini. Mana-mana kalau kita mengkaji spesimen hidup, tak kisahlah serangga semut ke ataupun siput ke, tak boleh buang dekat tong sampah ya. Tak boleh buang dekat tong sampah. Itu namanya dah menganiaya binatang. Kita dah menganiaya haiwan hidup. Itu salah di sisi agama. Salah di sisi agama Islam. Cikgu tekankan lagi sekali, kita tak boleh menganiaya haiwan hidup. Okey. Macam mana pula cikgu nak kaitkan dengan aktiviti di rumah pula? Okey, contohnya, awak nak tolong ibu pecahkan telur. Tengok telur ni. Kulit telur ni rapuh kan? Dia sekali ketuk je, dia pecah. Okey, cara kita pegang telur ni pun, kita kena pegang dengan perlahan je. Kita kena pegang, tak payah kuat-kuat. Pegang macam ni je, pelan je. Lepas tu, kita nak pecahkan telur, kita pecahkan sekali je. Tak payah kuat-kuat. Tekan kita pecahkan slow je. Lepas tu, pecahkan di dalam pinggan dengan betul supaya tak tumpah. Sama juga dengan siput kebun. Nak pegang cengkerang siput kebun tu pun kena pegang dengan berhati-hati. Takut nanti cengkerang dia pecah. Okey, boleh faham kan dekat situ? Okey, mari kita tengok pula melakar spesimen peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey. Dekat sini gambar ni, dia melakar bunga raya, bikar dan air. Okey, kita tengok ni ada bunga raya, bikar dan air. Lepas tu kita kena lakar. Okey, apa tujuan selepas kita buat eksperimen, apa tujuan dia untuk melakar? Okey, melakar ni menunjukkan macam mana hasil pemerhatian kita terhadap spesimen tersebut. Sebab tu kita kena melakar. Kalau tak, mana buktinya yang awak dah menjalankan aktiviti memerhati. Sebab tu kena melakar. Okey, cikgu faham. Semuanya tak semuanya pandai melukis atau melakar, tapi dalam aktiviti sains ini adalah perlu. Jadi perlu. Okey, untuk melakar pula, mana yang sesuai? Biasanya kalau kita nak melakar di atas kertas, mana yang sesuai? Marker ataupun pen? Tengok sini, marker ataupun pen? Yang sesuai adalah pen. Marker ni hanya untuk menulis di whiteboard masa cikgu mengajar. Okey, dan seterusnya adalah membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, contohnya dekat sini. Okey, lepas dia buat eksperimen tu, okey, tabung uji ni, ni bekas ni dicuci dekat sinki. Okey, untuk perhatian murid, cikgu tahu dekat sekolah kita belum ada makmal sains lagi, tetapi di dalam makmal sains semestinya ada sinki untuk mencuci peralatan makmal sains. Okey, dicuci dekat sinki ni, dicuci dengan bersih, kemudian dia jemur supaya dia kering. Okey, yang terakhir sekali adalah nombor 5. Okey, untuk nombor 5 terakhir sekali adalah menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, kita tengok ni murid ni. Lepas dia dah keringkan bikar ni, lepas dicuci tadi, dia letak di tempat yang betul. Okey, di mana tempat dia ambil, di situ tempat dia letakkan kembali. Okey,
Macam juga dengan kanta ni, menyimpan kanta pembesarnya. Okey, nak menyimpan kanta pembesar ni, okey, macam mana cara dia tersusun, macam tu juga cara awak susun. Okey, contohnya kanta pembesar ni, sebelum nak simpan di dalam laci, dia letakkan di dalam kotak dulu supaya lebih kemas dan nampak cantik lah kalau kemas kan. Okey, sama juga. Okey, cikgu nak kaitkan untuk yang mencuci, yang membersihkan dan menyimpan peralatan tepat betul. Okey, awak semua, lepas awak makan pinggan tu, pinggan kotor tu, lepas awak makan, awak buat apa? Awak bagi dengan mak ke yang cuci? Awak semua dah besar, dah tahun 2, dah 8 tahun. Cikgu nak tekankan kat sini, lepas awak makan, termasuk murid lelaki ya, bukan murid perempuan je. Okey, lepas awak makan pinggan tu, pinggan kotor tu, okey, contoh. Pinggan kotor ni, okey, pinggan kotor ni lepas awak makan kan, pinggan kotor ni awak letak ke atas meja? Tak kan? Awak dengan kotor ni awak letak dalam sinki. Tak, jangan letak dalam sinki je. Cucilah terus. Cuci dengan bersih, kemudian keringkan di tempat yang sepatutnya. Lepas dah kering, bantulah ibu susun pinggan ni di tempat yang asal, dekat rak piring. Barulah kemas. Macam tu lah. Okey, sebenarnya cikgu nak tekankan kemahiran manipulatif ni dia berkaitan dengan, dia bukan sahaja dijalankan di makmal sains, tetapi kemahiran manipulatif ni meliputi aktiviti murid-murid di dalam rumah, seperti menuang air di dalam botol dengan berhati-hati tanpa tumpah. Seperti makan dengan cermat, tak gelojoh. Lepas tu menulis dan melukis. Lepas tu bila lepas makan, apa adab yang betul? Pergi sinki, cuci dengan bersih, keringkan, kemudian simpan di tempat yang betul. Kemahiran manipulatif ni tidak semestinya masa kita belajar sains je, tapi hari-hari awak buat. Fahamkan di situ. InsyaAllah kalau awak mahir kemahiran manipulatif di rumah, InsyaAllah awak akan mahir kemahiran manipulatif di makmal sains. Okey, fahamkan semua? Okey, itu sahaja aktiviti kita pada kali ini. Kelas kita pada hari ini. Cikgu harap cikgu ada sediakan quizzes, soalan dia sikit je berkaitan dengan kemahiran manipulatif. Cikgu harap awak akan jawab. Okey, boleh kan semua? Okey, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum.